Recording in progress.
Oke, halo. Oke, selamat sejahtera semua. Hari ini kami akan belajar bab 2, Perlembagaan Persekutuan. Oke. So, semua orang, siapa ada idea tentang apa itu perlembagaan? Apa itu perlembagaan? Boleh cuba komen? Kalau tidak, kami pergi tengok maksud dia. Oke, no, tiada orang tahu apa itu perlembagaan. Perlembagaan dia ialah satu undang-undang. Satu undang-undang negara kita. Oke, kami tengok apa itu maksud perlembagaan. Perlembagaan ada 4 maksud. Ini akan ditanya dalam soalan struktur uh, ataupun soalan esei pun boleh 4 markah ataupun 2 markah. 2 markah kalau struktur. 4 markah kalau esei soalan pertama. Oke, jom kami lihat apa itu maksud perlembagaan. Perlembagaan ini secara ringkasnya dia ialah undang-undang bertulis. Undang-undang bertulis bermaksud apa? Boleh diterbitkan dalam buku. Dia ialah satu undang-undang bertulis. Nah, yang ditulis bukan perbualan ataupun apa adat. Nah, bukan adat semua. Ini ialah satu undang-undang bertulis yang tetap. Nah, tidak akan berubah. Kemudian, undang-undang tertinggi. Undang-undang tertinggi bermaksud apa? Undang-undang ini dia merupakan undang-undang yang tertinggi di negara kita. Okey, maksudnya begini. Tiada mana-mana undang-undang yang boleh mengatasi perlembagaan. Perlembagaan is the main. Perlembagaan ialah undang-undang yang diutamakan. Nah, dalam semua perkara ataupun semua perlakuan kita, kita perlu merujuk kepada perlembagaan. Sebab perlembagaan ini undang-undang tertinggi. Kemudian perlembagaan bermaksud apa? Teras pemerintahan negara. Teras pemerintahan negara bermaksud satu negara kita perlu perlembagaan ini untuk memerintah. Dan dia juga menjadi satu panduan bagi pentadbiran. Okey? Panduan bagi pentadbiran. Bermaksud negara kita perlu perlembagaan untuk memerintah negara. Sebab ada undang-undang kesejahteraan negara terjamin. Oleh itu perlembagaan ini penting kerana perlembagaan ini dia menjadi satu teras pemerintahan negara dan panduan pentadbiran. Dia menjadi satu panduan pentadbiran. Okey, seterusnya kami tengok sedikit sejarah tentang perlembagaan. Okey, perlembagaan ini dia wujud selepas negara merdeka. Dia wujud selepas merdeka. Macam sini saya cakap, setelah merdeka wujudnya perlembagaan. Perlembagaan ini wujud selepas kemerdekaan negara. Ini yang pertama. Kemudian kami perlu tahu sedikit latar belakang ataupun sejarah perlembagaan ini. Okey, begini.
Perlembagaan ini sebelum kedatangan British tidak wujud. Selepas kedatangan British pun tidak wujud, tetapi setelah merdeka baru wujud. Okey. Sebelum kedatangan British, bagaimana negara diperintah? Sebab tadi saya dah cakap, perlembagaan menjadi apa? Teras pemerintahan dan panduan pentadbiran. Oleh itu, tanpa perlembagaan, apa yang menjadi teras pemerintahan? Ini. Pemerintahan beraja bermaksud sultan berkuasa mutlak. Sultan berkuasa penuh. Pemerintahan beraja. Raja memerintah negara berdasarkan undang-undang dan peraturan yang digubah. Raja berkuasa mutlak. Raja memerintah negara dia berdasarkan undang-undang yang digubah oleh raja. Ini sebelum kedatangan British. Bermaksud apa? Kerajaan Alam Melayu yang KMM Johor Riau semua. Kemudian selepas British datang, semua perkara sudah ubah. Selepas British datang, raja. Sebab negara kita sudah diperintah oleh British. Ada gubernur, penasihat semua. Mereka yang memegang tampuk pemerintahan. Oleh itu, selepas kedatangan British, raja pun berkuasa untuk memerintah. Tetapi dia hanya diterima sebagai pemerintah yang berdaulat. Raja hanya diterima sebagai pemerintah yang berdaulat. Okey. Jom kami tengok. Okey, tadi saya cakap apa? Ada 3 perkara. Okey ya. Ini cara saya. Kita ulang balik apa dia. Pertama sekali, semua orang komen maksud perlembagaan. Komen saja, tak perlu buka mic. Maksud perlembagaan saya nak 4. Siapa boleh jawab? Tolong komen. Thank you. Tiada orang jawab. Semua orang perlu jawab. Maksud perlembagaan. Ada 4 tadi saya ada cakap. Okey, undang-undang bertulis kemudian. Undang-undang tertinggi. Kemudian teras apa? Teras. Ini struktur tau. Perlu hafal. Tapi bagaimana nak hafal? Tadi saya sudah terangkan. Undang-undang bertulis. Undang-undang tertinggi. Untuk panduan pentadbiran dan teras pemerintahan negara. Okey, betul. Semua betul. Thank you. Terima kasih. Okey. Sekarang latar belakang. Sebelum British datang, negara kita guna pemerintahan apa? Sebelum kedatangan British, tiada perlembagaan. Negara kita menggunakan sistem pentadbiran apa? Sebelum kedatangan British. Means Taman Alam Melayu. KMM, Johor Riau itu semua. Kita menggunakan pemerintahan beraja. Okey. Kemudian selepas kedatangan British, negara tidak merdeka lagi, tetapi raja masih diterima sebagai pemerintah berdaulat. Ingatlah. Kemudian setelah merdeka, apa yang wujud? Setelah merdeka, apa wujud? Tak tahu. Selepas kemerdekaan, apa yang wujud? Bab ini kami belajar apa? Apa yang wujud?
Apa yang wujud? Perlembagaan. Sebab komen ya, sebab nanti semua tertidur. Sebab macam ni, kami perlu output. Baru boleh ingat dengan baiknya. Ramai tak join lagi ya. Okay. So, semua orang tahu maksud perlembagaan ada 4. Undang-undang bertulis, undang-undang tertinggi, panduan pentadbiran dan teras pemerintahan negara. Dan latar belakang kami perlu tahu sedikit sebab tak objektif kami tak tahu. Dia nak kami kuasai seluruh buku teks. Oleh itu, untuk soalan objektif, kami perlu tahu latar belakang dia. Sebelum British datang, negara kita diperintah mengikut sistem pemerintahan beraja. Bermaksud apa? Pemerintahan beraja ini bermaksud apa? Bermaksud raja berkuasa mutlak. Raja yang mengubah undang-undang dan peraturan negara. Dan dia memerintah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang digubah itu. Okey, seterusnya itu sebelum British datang. Kemudian selepas British datang, raja masih diterima sebagai pemerintah yang berdaulat. Raja masih diterima sebagai pemerintah berdaulat. Kemudian, selepas negara merdeka, bab 10 Form 4, kami ada belajar pemasyhuran kemerdekaan. Okey, setelah negara kita merdeka, apa yang berlaku? Tak ada orang tahu soalan ini. Simple. Selepas kemerdekaan, okey? Wujudnya perlembagaan itu saja. Yang kami belajar, wujudnya perlembagaan. Sekarang kami tengok yang penting. Ini penting. Tolong pasang telinga. Okey ya. Perlembagaan ini digubah. Macam mana mereka pergi menulis dan menyusun perlembagaan ini? Perlembagaan ini digubah berdasarkan undang-undang Melayu dan undang-undang Inggeris. Kita tengok yang ini banknya pajak, nota ini panggil pajak, sorry. Saya akan explain, okay? Jom kami cuba lihat. Okey, perlembagaan ini digubah berdasarkan undang-undang negeri Melayu dan undang-undang Inggeris sebab negeri Melayu ialah sebelum kedatangan British, kerajaan Melayu. Inggeris ialah selepas kedatangan British. Okey, untuk undang-undang negeri Melayu ini kami semua orang tahu. Pemerintah dia ialah raja ataupun sultan. Okey, apa beza raja dengan sultan? Siapa tahu boleh komen. Tak tahu pun komen sikit cerita. Apa beza dengan raja dan sultan? Tolong komen. Thank you. Okey. Okey, saya tengok Yu Qian cakap sultan ialah orang tertinggi, raja juga orang tertinggi. Apa beza mereka? Okey, Christina cakap raja gelaran selepas susunan Melayu Melaka. Okey, saya cuba terangkan. Okey, raja ini digunakan sebelum kedatangan Islam.
Selepas kedatangan Islam, Sultan, gelaran Sultan digunakan. Selepas kedatangan Islam, gelaran Sultan diperkenalkan. Okey? Sebab you tengok, sebelum ini, kerajaan Kedah Tua, kerajaan Ganganagar, kerajaan Funan, kerajaan Champa, semua kami guna raja. Tetapi, sampai Kesultanan Melayu Melaka, dia menerima kedatangan Islam, gelaran Sultan digunakan. Dan kemudian Kesultanan Johor Riau, pusat penyebaran Islam, juga menggunakan gelaran Sultan. Okey, ini sedikit cerita tentang gelaran Raja dan Sultan. Okey. Jom kami tengok apa itu. Perlembagaan disusun berdasarkan Undang-Undang Negeri Melayu dan Undang-Undang Inggeris. Apa maksud Undang-Undang Melayu dan Undang-Undang British? Okey, sorry, bukan British, Inggeris. Untuk Undang-Undang Melayu ini kami tahu Sultan ialah pemerintah. Dan Sultan ditaati rakyat. Form 4 bab 1 kami ada belajar warisan negara bangsa, ciri-cirinya ada rakyat. Dan rakyat ini mentaati raja ataupun sultan. Okey. Undang-undang dan pemerintahan ditentukan oleh raja. Sebab raja berkuasa mutlak. Oleh itu, raja yang menentukan undang-undang dan sistem pemerintahan. Okey, raja ialah pemerintah. Dan raja ini ditaati rakyat. Dan raja menentukan undang-undang negara. Raja sendiri yang menentukan undang-undang dan sistem pemerintahan negara. Sebab raja berkuasa mutlak. Dia boleh memerintah negara ikut cara dia. Bermaksud ikut undang-undang dan sistem pemerintahan yang ditentukan oleh dia sendiri. Okey, baginda. Okey. Undang-Undang Kesultanan Melayu Melaka. KMM bermaksud Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Kesultanan Melayu Melaka ini semua orang tahu. Dia antara kerajaan alam Melayu yang termasyhur. Antara kerajaan Melayu yang termasyhur. Undang-Undang Kesultanan Melayu Melaka ini. Dan Undang-Undang Kesultanan Melayu Melaka ini, kenapa dia kerajaan yang termasyhur? Bukan kerajaan Sriwijaya, bukan kerajaan Champa. Sebab Kesultanan Melayu Melaka ini ada undang-undang yang tersusun. Okey, dan teratur. Kenapa saya cakap macam sebegini? Okey, undang-undang Kesultanan Melayu ini, Kesultanan Melayu Melaka ini sangat berpengaruh dan dia telah pun mempengaruhi undang-undang negeri lain. Bermaksud apa? Sekarang Malaysia undang-undang tersusun dan undang-undang negara kita mempengaruhi undang-undang di negara China ataupun negara India. Macam ini. Okey? Ini maksud dia. Kesultanan Melayu Melaka dia ada undang-undang yang tersusun. Oleh itu, undang-undang Kesultanan Melayu Melaka ini mempengaruhi dia mempengaruhi undang-undang bertulis di negeri lain. Contoh ini please perlu ingat sekurang-kurangnya 2. Sebab struktur selalu tanya. Nyatakan 2 undang-undang bertulis negara lain yang dipengaruhi oleh undang-undang Kesultanan Melayu Melaka. Ini perlu ingat. Contoh, hukum kanun Pahang tidak susah untuk ingat. Sebab Melaka guna apa? Hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka. Di sini, undang-undang yang dipengaruhi oleh undang-undang KMM namanya sama saja sebenarnya. Hukum kanun Pahang. Hukum dan undang-undang sama laut. Undang-undang Kedah. Undang-undang Johor. Undang-undang 99 Perak. Ini special sikit. Oleh itu 2 markah saja. Ingat 2 cukup. Tapi semua perlu tahu sebab objektif mungkin keluar. Okey, sekarang ada satu mnemonic.
PJK. PJK ialah apa? PJK ialah waktu bermain, bermain badminton, bola sepak, bola raga, semua. PJK. Oke, dan PJK ini semua orang suka. Semua orang suka PJK ini dan mahu setiap hari ada PJK. Oleh itu, tetapi tak mungkin. Oleh itu, kami hanya mengharapkan sekolah bagi 2 hari untuk PJK. 2 hari untuk kita adakan PJK. Oleh itu, 2 PJK. 2 PJK bermaksud apa? 2P. PP. PPJK. P ini bermaksud Pahang. Ini bermaksud Perak. Ini bermaksud Johor. Ini bermaksud Kedah. Ingat, PJK semua orang suka dan kami nak 2 period. Dua kali PJK setiap minggu. Oleh itu PPJK. Perak, Pahang, Johor, Kedah. Okey, ramai yang tanya. Kedah, Kelantan. Macam mana? Okey, macam ini. Kedah dan Kelantan macam mana ya? Macam mana ingat? PJK ini sampai waktu PJK kami akan hooray, ya, hooray. Oleh itu hooray, kita re dengan Kedah. Macam sama lah. Tapi tak perlu takut. PJK ingat. Dan kamu akan ingat lah. At least kamu akan ingat Johor kan. Johor. Dan sini Perak, Pahang. Sebab P ada 2 saja. Perlis, Pulau Pinang. Tapi bukan. Okey. Ingat. Perak, Pahang, Johor, Kedah. Ini penting. Okey. Objektif. Selalu keluar trial, modul dan buku latihan. Okey. Undang-undang dan adat Melayu yang menjadi asas perlembagaan. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Undang-undang dan adat Melayu bermaksud perlembagaan negara kita digubah berdasarkan undang-undang negeri Melayu dan adat Melayu. 2 perkara yang mempengaruhi pindaan perlembagaan negara kita. Satu ialah undang-undang negeri Melayu. Satu ialah adat Melayu. Dan undang-undang negeri Melayu ini fungsi dia apa? Kenapa wujudnya undang-undang semasa kerajaan negeri Melayu? Walaupun rajanya boleh tentukan sistem pemerintahan dan perundangan sendiri. Sebab undang-undang semasa negeri Melayu ini bolehlah dijadikan panduan dan kawalan kepada raja dan pembesar. Bermaksud undang-undang ini akan menjadi satu panduan bagi raja dan pembesar untuk mereka memerintah negara. Dan raja dan pembesar akan dikawal. Tidak akan melakukan itu keputusan sesuka hati. Mereka akan dikawal oleh undang-undang negeri Melayu ini semasa memerintah negara. Okey? Dan undang-undang negeri Melayu ini juga mengalami perubahan. Semua undang-undang perlu berubah ikut masa. Okey? Undang-undang negeri Melayu ini pula dia berubah selaras dengan apa? Selaras ini bermaksud apa? Same step as. Dalam bahasa Inggeris kami panggil same step as. 同步. Kalau bahasa Cina 同步. Okey? Oleh itu, kami mengalami perubahan selaras dengan perkembangan masyarakat. Sebab masyarakat ini dia selalu berkembang. Dari masyarakat dahulu sehingga masyarakat kini kami semua berubah. Dan perubahan undang-undang negeri Melayu ini selaras dengan perkembangan masyarakat sehingga undang-undang British datang. Okey, ini undang-undang negeri Melayu. Perlembagaan digubah berdasarkan 2 undang-undang. Satu undang-undang negeri Melayu, satu undang-undang Inggeris. Ini tahu, okey? Dan undang-undang negeri Melayu kita perlu tahu.
Sultan ialah pemerintah dan ditaati rakyat. Dan raja berkuasa mutlak, oleh itu dia menentukan sistem pemerintahan dan undang-undang negara. Okey, dan undang-undang Kesultanan Melayu Melaka ini sangat berpengaruh dan telah pun mempengaruhi empat buah negeri. Dan kami perlu ingat itu mnemonic ataupun kami panggil akronim. 2PJK. 2PJK. P bermaksud Perak, Pahang, J bermaksud Johor, K bermaksud Kedah. Okey, kemudian apa yang menjadi asas perlembagaan Undang-Undang Negeri Melayu dan Adat Melayu? Dan Undang-Undang Negeri Melayu ini menjadi panduan dan kawalan. Menjadi panduan kepada raja dan pembesar semasa memerintah dan juga dapat mengawal raja dan pembesar semasa memerintah. Dan Undang-Undang Negeri Melayu ini dia tukar selaras dengan perkembangan masyarakat sehingga undang-undang ini datang. Undang-undang Barat, Undang-Undang Inggeris. Undang-Undang Inggeris ini senang saja kami ingat NNS. NNS, Negeri-Negeri Selat, menggunakan undang-undang apa? Charter of Justice. Okey, guna 30 saat ingat Charter of Justice. Okey, Okey, Charter of Justice. NNS, Negeri-Negeri Selat menggunakan Undang-Undang Inggeris, Charter of Justice. Sebab semua orang tahu, British memerintah NNF dahulu. Kemudian baru NNMB, kemudian baru NNMTB. NNF dahulu. Negeri-Negeri Selat ada apa? SPM, Singapura, Pulau Pinang dan Melaka. Dan negeri-negeri ini dia menggunakan Charter of Justice. Dia menggunakan Charter of Justice. Dan Charter of Justice ini datang mana? Dia diambil daripada Undang-Undang England. Dia diambil daripada Undang-Undang England. Bermaksud England menggunakan undang-undang untuk memerintah dan negara kita menggunakan undang-undang yang digubah di England dan disesuaikan dengan kegunaan NNF. Hanya piagam yang bersesuaian. Piagam. Satu undang-undang dia ada banyak fasa, banyak piagam. Hanya piagam yang bersesuaian. Bermaksud piagam yang sesuai saja digunakan untuk NNS. Okey, dan Charter of Justice ini ada 3 peringkat. Charter of Justice 1807 di Pulau Pinang. Ini ialah yang terawal. Kami tahu Charter of Justice ada 3 peringkat. Nanti kami akan tengok di sini. 1807, 1826, 1855. Dan sini kami tengok yang pertama, yang paling awal ialah Charter of Justice 1807. Wujud di Pulau Pinang. Nanti kami akan tengok ini. Ini kami tengok dulu. Kami tahu NNS guna Charter of Justice. Dan Charter of Justice ini digubah berdasarkan Undang-Undang Inggeris. Bukan Inggris, Undang-Undang England. Dan hanya piagam yang bersesuaian dengan kegunaan NNF hanya digunakan pakai di NNF. Okey, NNF sudah settle Charter of Justice. Sabah dan Sarawak. Di Sarawak kami guna ini, Salo. Kamu boleh macam Salo. Salad macam salad, Salo. Oleh itu, okey, kami tahu Salo ini di Sarawak menggunakan Salo. Salad, okey. Sarawak Application of Law Ordinance. Ini perlu ingat. Objektif. Dan Salo, the Sarawak Application Law of Ordinance
1949 ini menggunakan apa? Menggunakan Common Law of England. Common ini bermaksud apa? Macam perintah. Common Law of England. Oke. Di Sabah hampir sama lah, Salo juga. Tetapi dia diperkenalkan semasa 1951. Di Sarawak ialah 1949. NNF dia guna undang dari England. NNF guna undang-undang dari England. Tadi saya cakap NNF guna Charter of Justice. Undang-undang England piagam bersesuaian digunakan. Sarawak kami tahu SALO, The Sarawak Application of Law Ordinance 1949. Sarawak juga, Sabah kami juga tahu SALO, Sabah Application of Law Ordinance 1951. Kemudian kami perlu ingat ini, matlamat Charter of Justice ini penting bagi soalan objektif. Semua perkara penting, tapi hanya setengah soalan yang perlu diberikan perhatian. Macam ini, matlamat Charter of Justice ini perlu tahu. Charter of Justice ini diperkenalkan untuk melindungi penduduk asal daripada penindasan dan ketidakadilan. Charter of Justice ini diperkenalkan untuk melindungi sebab NNS mereka nak menjajah, tapi tiada alasan untuk menjajah. Oleh itu mereka perkenalkanlah undang-undang ini untuk menang hati rakyat. Cakap mereka akan melindungi penduduk asal daripada penindasan dan ketidakadilan. Sebab undang-undang ini adil dan tidak akan menindas. Oleh itu mereka cakap Charter of Justice diperkenalkan di NNS sebab apa? Sebab nak melindungi penduduk asal daripada saya cakap sebab Charter of Justice diperkenalkan ialah nak melindungi penduduk asal di NNF daripada penindasan dan ketidakadilan. Ini saja. Undang-undang Negeri Melayu dan Undang-undang Inggeris. Ini semua pengenalan. Yang penting nanti ialah ini ciri nanti. Okey. Charter of Justice ada 3 peringkat. 3 peringkat of Charter of Justice perlu diketahui. Charter of Justice 1, 2, dan 3. Nanti ya. Okey. Charter of Justice 1 yang terawal. 18.7. Charter of Justice 2, 18.29. Charter of Justice 3, 18.55. 7, 26, 55, 18, 18. Yang penting ini 7, 2, 6, 55. Perlu ingat. Okey. Macam mana ingat? Saya tak tahu semua orang ingat tak Mathematic Fibonacci Triangle. Kan dia bagi macam ni. 1, 1, kemudian jadi 2. Ingat tak? Siapa ingat? Siapa ingat ini? 1 tambah 1 menjadi 2. 2 tambah 1 menjadi 3. 2 tambah 1 menjadi 3. Dan 2 tambah 2 menjadi 4. Okey, kami guna ini. Ini plus 1. Ini plus 2. 7. 2 tambah 6 apa? 8 mah. So 7 tambah 1 8. 5 tambah 5 apa? 10. Oleh itu kami tahu 8 ke 10 tambah 2. Ini hanya satu cara untuk ingat. Okey. 7 apa? 8 masuk 8 ialah 26.
10, 55. Oke. Saya pun ingat macam ni ya. Oke, 7, 8, 10. Tambah 1, tambah 2. Oke, 2 tambah 6 menjadi 8, 5 tambah 5 menjadi 10. Oke? Oke, kami guna ini untuk hafal. Just of Justice 1, 2, dan 3. 1 ialah 18, 7. 2 ialah 18, 26. 3 ialah 18, 55. Oke, Just of Justice 1 peringkat awal. Hanya wujud mahkamah di Pulau Pinang saja. Hanya wujud di mahkamah Pulau Pinang. Oke, 1 ini kecil. 1 ini kecil dan Pulau Pinang juga kecil. Oke, kami pun tahu. Oke, ini cara ingat saja. Oke, Just of Justice 2 sekarang. 1826. Dia menyatukan. 2 ini lebih besar daripada 1. Dia menyatukan semua mahkamah di Singapura, Melaka, dan Pulau Pinang. Semua NNS, semua mahkamah di NNS disatukan. Di Melaka, Singapura ataupun Pulau Pinang disatukan menjadi satu mahkamah yang lebih besar. Oke? Dan Just of Justice 3 ini 1855. Dia split, dia separate, dia pisahkan menjadi 2 buah mahkamah saja. Ini satu mahkamah, ini satu mahkamah, ini jadi 2 mahkamah. 1 tambah 1, 2 mahkamah. Oke, 2 mahkamah ini satu mahkamah di Singapura dan Melaka. Kami semua tahu Malaysia map. Malaysia map, something like this. Saya pun tak tahu guna. Oke, Melaka. Melaka di sini, kalau tak silap saya. Singapura di sini. Jarak mereka hampir sama. Oleh itu, satu mahkamah saja di Singapura dan Melaka diwujudkan. Dan satu mahkamah lagi diwujudkan di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang. Ini, Pulau Pinang. Dan satu lagi diwujudkan di Pulau Pinang. Oke, ini cara hafal. Oke, kami tengok sedikit. Tadi saya cakap Sarawak guna apa law? SALO. The Sarawak Application of Law Ordinance 1949. Untuk Sabah juga sama SALO. Sabah Application of Law Ordinance 1951. Oke ya. Sekarang kami tengok Perlembagaan Sarawak. Sarawak ini dia memberikan kuasa kepada Kaunsil Negeri. Kaunsil Negeri. Typing ini tidak salah. Typing ini tidak salah. Memang bukan negeri. Tetapi guna negeri. Negeri. Boleh ya? Negeri. Oke. Kemudian, undang-undang digubah oleh Kaunsil Negeri ataupun Majlis Negeri. Oke, kemudian Majlis Negeri ini pengerusi dia ialah Ketua Setiausaha. Pengerusi bagi Majlis Negeri ataupun Kaunsil Negeri ialah Ketua Setiausaha. Dan Majlis Negeri ini ataupun Kaunsil Negeri ada 45 orang ahli. Semua ini tidak penting sangat tetapi perlu tahulah. Majlis Negeri ini ada 45 orang ahli. Dan pengerusi dia ialah Ketua Setiausaha. Dan wujud lagi satu, Majlis Negeri, dan wujud lagi satu panggil Majlis Tertinggi. Majlis Tertinggi ini dia dipengerusikan oleh Gubernur. Gubernur yang jadi pengerusi. Tadi Majlis Negeri pengerusi dia ialah Ketua Setiausaha. Sekarang Majlis Tertinggi pengerusi dia ialah Gubernur. Dan anggota dia, tengok. Sini Majlis Negeri pengerusi Ketua Setiausaha. Majlis Tertinggi anggota saja. Ketua Setiausaha jadi anggota saja. Dan semua ini Setiausaha Kewangan Peguam Negara. Oke, 1959. Tidak penting ya, tidak perlu tahu. Kuasa pentadbiran diberikan kepada Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri.
Sebab apa? Sebab kemerdekaan diberikan secara ansur, secara beransuran. Means slowly. Sabah Sarawak ini slowly mereka mendapat kemerdekaan. Sabah Sarawak ini mereka sudah slowly merdeka. Oleh itu, Sarawak ini kuasa pentadbiran Sarawak diberikan kepada majlis tertinggi dan majlis negeri ataupun kaunsil negeri. Okey, ini perlembagaan Sarawak. Untuk perlembagaan Sabah, dia ditubuhkan oleh Majlis Undangan dan Majlis Kerja. Sentiasa ingat, Sabah ini dia ditadbir oleh SBUB. Dan SBUB apa? Satu syarikat England, UK. UK oleh itu Majlis Undangan dan Majlis Kerja. UK, Majlis Undangan dan Majlis Kerja. Dan Majlis Undangan ini kuasa diberikan kepada Gubernur untuk mengubah undang-undang dan pemerintahan. Okey? Majlis Undangan memberikan kuasa kepada Gubernur untuk mengubah undang-undang dalam pemerintahan. Bermaksud apa? Majlis Undangan ini dia sendiri tidak mengubah undang-undang, tetapi seluruh majlis ini memberikan kuasa kepada Gubernur. Seluruh majlis ini memberikan kuasa kepada Gubernur untuk mentadbir. Dia memberi kuasa kepada Gubernur. Gubernur lah yang berkuasa untuk mengubah undang-undang dalam pentadbiran. Okey, kami tengok sedikit penggubaran perlembagaan persekutuan. Okey, repeat satu kali ya. Kami tengok whiteboard. Ramai tak join ya. Kenapa ya? Okey, saya nak bagi pop quiz ya. Okey. Semua orang komen. NNS guna undang-undang apa? NNF, negeri-negeri Selat guna undang-undang apa? Cuba komen. Negeri-negeri Selat guna undang-undang apa? Okey, orang lain? NNS guna apa? Halo. Okey, betul ah. Semua orang tahu. NNS guna Court of Justice. Kemudian Sarawak guna apa? Sarawak guna apa? Cuba komen. Court of Justice. Sarawak guna apa? Salot, selet, ingat apa? Ini semua orang komen. Sarawak Application of Law Ordinance 1949. Betul. Okey, Sabah. Sabah guna apa?
Sarawak ini ingat ada the Sarawak application law ordinance. Sabah guna apa? Wah, Sabah ada the, okay? Semua ingat Sabah application of law ordinance 1951. Oke, sekarang saya nak tanya. Undang-Undang Negeri Melayu telah Undang-Undang Kesultanan Melayu Melaka telah mempengaruhi undang-undang negeri lain. Cuba berikan contoh. Coba berikan contoh. Ingat tadi PJK. Betul hukum kanun Pahang kemudian PJK ada hukum kanun Pahang. Saya bagi satu undang-undang Perak kemudian betul undang-undang 1999 Perak. Ada apa lagi? PJK lagi satu Kedah. Oke, thank you. Itu saja. Oke, matlamat of justice. Coba terangkan matlamat jatuh justice untuk melindungi penduduk asal daripada apa? Melindungi penduduk asal daripada ini tiada orang komen. Penindasan dan ketidakadilan. Perlu aktif sikit. Oke. Oke, halo semua. Oke tak? Setakat ini. Boleh ikut atau terlalu cepat ataupun tak boleh paham apa yang saya cakap. Coba komen sikit. Paham Oke So boleh ingat Oke. Sekarang kami sudah tengok semua latar belakang perlembagaan. Sekarang kami masuk perkara yang paling penting. Kami masuk perkara yang paling penting. Apa perkara yang paling penting? Sekarang kami tengok ciri. Ada dua. Satu ciri-ciri modern. Satu ciri-ciri tradisional. Oke, jom kami tengok.
Nanti ya, sorry ya. Oke ya. Nanti, sorry. Problem sedikit. Nanti ya, slideshow ada problem. Oke, setengah jam lagi. Kami coba habiskan semua latar belakang sejarah pelembagaan. Dan next week kami belajar ciri-ciri modern dan ciri tradisional. Dan next week kami belajar pindaan pelembagaan pada 1963 dan 1965. Okey, jom kami tengok. Yang hari ini semua tidak berapa penting, tapi penting bagi objektif. Macam kawasan negeri, penerusinya ialah ketua setiausaha dan kawasan negeri ini boleh gubah undang-undang dan wujud majlis tertinggi. Majlis tertinggi ini dipenerusikan oleh gubernur, dianggotai oleh ketua setiausaha dan peguam negara dan setiausaha kewangan. Dan seterusnya kami pun tengok Sabah, perlembagaan Sabah, wujudnya Majlis UK, Majlis Undangan dan Majlis Kerja. Dan Majlis Undangan ini berikan kuasa untuk gubernur untuk mengubah undang-undang. Okey. Jom kami tengok sekarang yang penting. Tadi semua sejarah. Sekarang kami tengok perlembagaan negara kita. Perlembagaan hari ini. Perlembagaan persekutuan. Okey, kami tengok. Pembentukan undang-undang ini dimulakan oleh siapa? Siapa yang memulakan pembentukan undang-undang perlembagaan ini? Majlis Negeri Perak. Ingat saya cakap tadi? Kawasan negeri ataupun majlis negeri di Sarawak yang menggunakan nanti apa saya cakap? Okey. Sarawak tadi saya cakap majlis negeri yang mengubah undang-undang. Okey. Negeri Melayu ini juga dimulai oleh siapa? Undang-undang di negeri Melayu ini juga digubah oleh Majlis Negeri. Tapi Majlis Negeri mana? Majlis Negeri Perak. Ingat. Pertama, negeri pertama yang membentuk undang-undang ialah Majlis Negeri Perak Raja Yusof. Ingatlah Raja Yusof. Okey, dan pembentukan undang-undang ini dilakukan oleh badan yang sah. Sekarang pada masa ini kami panggil badan ini Parlimen. Parlimen yang membentuk undang-undang. Yang membentuk undang-undang negeri kita, negara kita. Parlimen ini ada kuasa penuh untuk membentuk undang-undang negara. Parlimen ada kuasa penuh untuk membentuk, untuk mengubah
perlembagaan ataupun undang-undang di negara kita. Selepas merdeka, parlimen, saya cakap parlimen badan perundangan, dan ahli parlimen ada peranan untuk memindah perlembagaan. Boleh pergi parlimen dan pindah undang-undang ataupun pindah perkara perlembagaan. Inilah sedikit sejarah. Jadi saya sudah cakap 1877 paling awal Majlis Negeri Perak telah pun membentuk undang-undang. Dan pengerusi Majlis Negeri Perak ini ialah Raja Muda Yusof. Inilah titik tolak untuk negara kita membentuk undang-undang sendiri. Okey, Majlis Negeri Perak ini seperti Majlis Negeri ataupun Kaunsil Negeri di Sarawak. Ada peranan untuk mengubah undang-undang. Tetapi ini untuk Perak. Dan selepas Majlis Negeri Perak mengambil inisiatif ini, peranan yang sama dimainkan oleh semua majlis negeri di negeri Melayu yang lain. Contohnya, Majlis Negeri Pahang pun mengubah undang-undang. Majlis Negeri Kedah pun mengubah undang-undang. Okey. Sekarang tibanya masa paling penting. Objektif. NNS. Undang-undang dia Charter of Justice. Dan undang-undang di NNF ini digubah oleh siapa? MUN. Majlis Undangan Negeri. Dan NNMB, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, ingat Selangor, Perak itu, undang-undang mereka digubah oleh Majlis Persekutuan. Dan NNMTB digubah oleh Majlis Negeri. Ini pada 1946. NNS, undang-undang dia digubah oleh Majlis Negeri. NNMB, undang-undang dia digubah oleh Majlis Persekutuan. NNMTB, undang-undang dia digubah oleh Majlis Negeri. Okey, cara untuk ingat. NNS kami ingat MUN, M-U-N, MUN. Dan NNMB ini kami ingat. NNMB ini lebih penting bagi saya. NNMB sebab tiada perkataan ini tidak. NNMTB macam tidak penting. Oleh itu yang paling penting, okey, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri mana penting? Kerajaan persekutuan lah, parlimen. Parlimen lebih berkuasa daripada DUN, Dewan Undangan Negeri. Oleh itu, NNMB ini undang-undang dia digubah oleh yang lebih penting Majlis Persekutuan. Dan undang-undang NNMTB ini digubah oleh yang tidak penting sangat. Majlis Negeri. Okey kan? Kemudian 1948 Perjanjian PTM melahirkan perlembagaan baharu. Ini kami pernah belajar di Form 4 Bab 5 PTM Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dia akan cakap bentuk satu unit apa yang terdiri daripada negeri-negeri Melayu dan dua buah negeri-negeri selat kecuali Singapura. Dan kandungan perlembagaan ini termasuklah pentadbiran kuasa raja, perundangan dan kewarganegaraan. Tidak begitu penting. Dan 1957 kami semua orang tahu negara sudah merdeka. 1957 negara sudah merdeka. Merdeka bermaksud apa? Merdeka bermaksud perlu ada undang-undang sendiri. Dan negara kita pun ada undang-undang sendiri. Negara kita wujud satu Suruhanjaya Red ataupun Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Suruhanjaya Red. Dia mengubah perlembagaan untuk negara kita. Sebab perlembagaan ini penting.
Dan perlembagaan untuk negara kita ini berkuat kuasa sebaik saja negara merdeka pada 31 Ogos 1957. Dan perlembagaan inilah yang menjadi asas kepada perlembagaan negara kita pada hari ini. Dan perlembagaan ini ada 5 tema rujukan. Semua orang ingat, bab 9 dalam form 4 ada 7 tema rujukan. Tapi di sini kami cuma perlu ingat 5. 5 tema rujukan. Ingat, sentiasa tentang tema rujukan ataupun ciri-ciri ini kami ingat. Kedudukan raja, kedudukan istimewa orang Melayu, Parlimen ada 2 dewan, ada kerajaan persekutuan kerajaan negeri, dan kewarganegaraan yang sama. Okey. Di sini kami lihat. Okey, semua poin kena. Pertama sekali, kerajaan persekutuan yang kukuh perlulah ditubuhkan. Kerajaan persekutuan yang kukuh perlu ditubuhkan. Dan kemudian, kedudukan raja-raja Melayu terjamin. Kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain dijamin. Dan parlimen ada 2 dewan, Dewan Negara, Dewan Rakyat. Dewan Negara ini apa? DUN. Dewan Rakyat ini apa? Parlimen. Dan kewarganegaraan yang sama bagi semua orang. Tengok whiteboard, cuma fikir balik. Apa 5 tema rujukan tadi? Cuba komen semua orang, please komen. Ada 5 tema rujukan. Apa dia? Komen. Cepat. Kedudukan raja, kedudukan istimewa orang Melayu, dan saya sudah komen. Kepentingan sah kaum lain, semua orang. Cepat sorry ya. Dan sini kewarganegaraan yang sama. Untuk kerajaan persekutuan yang kukuh, lagi satu parlimen, ada 2 dewan. Apa 2 dewan itu? Qian Hui dan Qian Yu dan apa? Logasiwan. Coba komen. Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Ini 5 tema rujukan kami ya. Oke. Saya switch screen. Jadi PowerPoint. Share. Oke. Sekarang, mana masa yang paling penting? Tetapi saya tak tahu ada masa lagi tak. Oke. Ada masa 19. Kami buat soalan objektif. Jangan pergi itu ciri-ciri dahulu. Kami buat soalan objektif. Oke ya. Saya nak semua orang jawab. Oi. Apa yang menjadi asas dalam pembentukan negara? Cuma komen. Saya ada cakap apa yang membentuk perlembagaan, undang-undang apa dan apa. Semua orang cuba komen. Jawapan A, B, C, D. Manu apa? Manu itu tak penting, tak ada dalam silibus. Ini untuk mengelirukan. Oke, betul. Loga, coba komen Loga C1, oke. Oke ya. Semua orang tahu D. Oke. Jawab
bukan jawapan. Soalan seterusnya. No? Senarai berikut merupakan pengenalan catur objektif. Ingat, saya tadi ada cakap ada 1, 2, dan 3. Dan 1 ialah 7, 2 ialah 8, 3 ialah 10, tambah 1, tambah 2. Dan apa kesan undang-undang ini? Saya ada cakap matlamat catur objektif sangat penting. Samalah jawapan dia. Apakah kesan pengenalan undang-undang ini? Apa jawapan dia? Bukan. Kuasa Sultan tidak dihapuskan. Sultan masih pemerintah berdaulat. Tapi negeri-negeri setelah ini tiada sultan lah. Tapi bukan kuasa sultan. Betul. Cuba lain. Christina, Chen Yu. Cuba komen apa kesan undang-undang ini. Okey, saya tadi ada cakap matlamat catur objektif ialah melindungi penduduk asal daripada penindasan dan ketidakadilan. Oleh itu, sebaik saja undang-undang catur objektif diperkenalkan, apa yang berlaku? Hak rakyat dilindungi, rakyat dilindungi. Ya. Soalan seterusnya, majlis senarai berikut menunjukkan beberapa majlis negeri, majlis undangan negeri, majlis persekutuan. Ingat tadi apa? Ini untuk mengubah undang-undang di NNS, NNMTB dan NNMTB. Ingatlah ini. Apa ciri persamaan? Tiga-tiga ini apa yang sama? Cuba komen. Cuba. Jawapan dia. Betul sih, mengubah undang-undang. Kemudian soalan 4. Ini soalan objektif yang hebat. Tiada dalam buku teks. Tetapi saya tadi ada cakap sedikit yang berkaitan ini, tema rujukan. Mengapakah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957? Cuba komen. Mengapa perlembagaan ini penting? Rakyat disatukan. Okey, jawapan lain. Ini soalan hebat. Orang lain? Jawapan dia merdeka. Bukan tema rujukan. Saya tersalah faham soalan dia. Okey, macam mana jawab soalan ini? Tadi saya ada cakap perlembagaan ini penting untuk kemerdekaan sebab negara yang merdeka ada undang-undang sendiri. Negara yang berdaulat ada undang-undang sendiri dan perlembagaan inilah undang-undang. Oleh itu, dengan adanya perlembagaan negara kita merdeka. Buktinya, negara hendak merdeka dan British tubuhkan Suruhanjaya Red untuk mengubah undang-undang. Itulah bukti dia. Perlembagaan penting untuk kemerdekaan negara. Okey, seterusnya ini next week. Ini pun next week. Okey, cuba tengok soal ini. Siapa yang membuat undang-undang di Sarawak? Cepat. Okey, Kansel Negeri betul ataupun Majlis Negeri? Okey, Majlis Negeri ini dipengerusikan oleh siapa? Cepat. Ingat, Majlis Negeri bukan Majlis Tertinggi.
Siapa tahu? Majlis negeri ini dipengerusikan oleh siapa? Betul, ketua setiausaha. Kalau majlis tertinggi ialah gubernur. Okey, sorry. Saya sudah cakap gubernur. Okey. Saya ingin tanya satu. Kuasa pentadbiran di Sarawak terletak di majlis apa? Kuasa pentadbiran. Ingat saya tadi ada cakap slowly Sarawak nak merdeka dan kuasa pentadbiran ini diberikan kepada dua majlis. Apa majlis itu? Tertinggi, negeri, undangan, kerja. Betul? A. Okey, seterusnya. Siapa yang berkuasa untuk mengubah undang-undang dalam pemerintahan? Sarawak. Sabar. Sorry ya, soalnya ini ada masalah. Sabar ya. Okey, undang-undang Melayu mula digubah oleh siapa? Ini penting. Tadi saya ada cakap. Penting, soalan objektif yang penting. Undang-undang Melayu mula digubah oleh siapa? Majlis negeri pertama yang mengubah undang-undang. Siapakah dia? Majlis negeri Perak. Okey. Itu saja untuk soalan objektif. Sekarang kami tengok soalan soalan struktur. Cuba jawab, apakah maksud perlembagaan? Semua orang jawab. Undang-undang. Saya pun jawab undang-undang. Empat markah. Okey, betul. Ini jawapan saya. Undang-undang bertulis undang-undang tertinggi teras pemerintahan dan panduan pentadbiran. Okay, cuba jawab. Tadi saya cakap soalan ini penting. 2 PJK. Undang-undang negeri mana yang dipengaruhi oleh Kesultanan Melayu Melaka? Dan 2 saja. PJK. Ingat PJK. Cuba jawab. Saya pun jawab. Okey, saya sudah jawab 4. Sorry, saya private message. Semua jawapan anda betul. Semua betul. PPJK. Perak, Pahang, Kedah, dan Johor. Okey.
Kami tengok jawapan. Pahan, bukan pahan. Okey. Johor, Kedah 99. Okey. Apa yang menjadi asas perlembagaan? Tadi saya ada cakap. Dua perkara yang menjadi asas perlembagaan. Cuba bagi jawapan. Apakah yang menjadi asas dalam penggubahan perlembagaan? Betul, Undang-Undang Melayu dan Adat Melayu. Oh, bukan. Soalan ni sikit masalah. Sebenarnya macam ni. Apakah menjadi asas penggubahan Undang-Undang Negeri Melayu? Ini. Oleh itu asas ialah Undang-Undang Melayu dan Adat Melayu. Okey. Cuba semua orang cuba. Apa matlamat Charter of Justice? Saya sendiri pun cuba. Nak jawapan penuh satu markah. Semua orang cuba. Apa matlamat Charter of Justice? Okey, melindungi penduduk asal. Okey. Jawapan lengkap, melindungi penduduk asal daripada apa? Penindasan dan ketidakadilan. Ini British. Ini British. Okey, melindungi penduduk asal daripada penindasan dan ketidakadilan. Okey, sudah jawab ini. Sekarang nyatakan siapa yang bertanggungjawab untuk mengubah undang-undang bagi NNS? Siapa yang bertanggungjawab untuk mengubah undang-undang NNS? Cuba. Majlis apa? Siapa tahu? Bukan. Majlis Negeri mengubah undang-undang bagi NNMTB. Tapi NNMB ini dia digubah oleh siapa? NNS. NNS. Saya tunjuk Majlis Undangan Negeri. NNMB Majlis Persekutuan. NNTB Majlis Negeri. Saya explain satu kali lagi. NNF 3 negeri. Negeri Singapura, Pulau Pinang dan Melaka. Dan NNF ini undang-undang NNF digubah oleh MUN. MUN, Majlis Undangan Negeri. Seterusnya, negeri-negeri Melayu bersekutu. Negeri Melayu bersekutu, Selangor semua itu. Ini lebih penting bagi saya. Sebab dia tidak ada perkataan T. Bagi NMTB ada satu T. Oleh itu tidak penting. Okey. Kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, mana yang penting? Kerajaan persekutuan. Oleh itu, NNMB lebih penting sebab tiada T. Oleh itu, lebih penting ialah persekutuan. Oleh itu, Majlis Persekutuan. Untuk NNMTB, T tidak penting. Oleh itu, tidak penting negeri. Majlis Negeri yang mengubah undang-undang bagi NNMTB. Okey. Sekarang, next. Kami tengok apa 5 teman rujukan. Okey, saya type dalam chat nyatakan
Semua orang jawab. 5 tema rujukan perlembagaan. Semua orang cuba jawab. Lima tema rujukan. Cuba. Soalan last. 5 tema rujukan perlembagaan persekutuan. Kedudukan raja, oke. Lagi. Ada 5. Kedudukan raja, kedudukan kerajaan persekutuan, kedudukan orang Melayu istimewa dan kepentingan sah kaum lain, parlimen ada 2, Dewan Negara, Dewan Rakyat lagi. Ada 2 lagi. Kerajaan persekutuan yang kukuh. Kedudukan raja yang kukuh. Kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Parlimen, Dewan Rakyat, Dewan Negara. Lagi satu, yang sama. Semua rakyat Malaysia mempunyai kewarganegaraan yang sama. Oke. Hari ini kami cakap sampai sini. Next week yang penting ialah ciri-ciri dan pindaan perlembagaan. Oke, terima kasih semua. Bye-bye. Apa soalan boleh tanya?